Salam semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bundar. Cara membundarkan nombor. Soalan, bundarkan nombor berikut kepada puluh. 7 adalah puluh. Akan tetapi apabila kita nak bundarkan nombor, bukan puluh yang kita kena lihat, tetapi pada nombor di sebelah kanannya. Sebelah kanan, jika nilainya ialah 1, 2, 3 dan 4, kita akan jadikan tempat di belakang ni kosong. Tetapi jika di belakangnya, di sebelah kanannya, nombornya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu tambah di tempat puluh dengan 1 menjadikannya 2, 5, 6, 8 dan seterusnya jadikan kosong di belakang. Kita akan lihat beberapa contoh selepas ini. Disebabkan di dalam soalan ini, nombor di sebelah nombor 7 adalah 1, maka jawapannya adalah 25,670. Okey, seterusnya, bundarkan nombor berikut kepada ratus. Okey, kita tengok nombor belakang ni 7. 7 ni adalah dalam nombor yang lebih daripada 4, iaitu 5, 6, 7, 8, 9. Bila dia lebih, dia kena bawa tambah 1 di 6. Jadi 6 ni akan bertukar jadi 7 dan belakang jadi kosong, kosong. Okey. Tengok nombor ni ialah 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kalau belakang 1, 2, 3, 4 kita boleh jadikan dia 600. Tapi sekarang nombor dia dah lebih. Jadi kita kena tukar dia. Tambah sini 1 jadi 7. Dan jadikan nombor di belakang yang seterusnya 0, 0. Okey, ini jawapannya. 25,700. Seterusnya, bundarkan nombor berikut kepada ribu. Tengok lagi sekali nombor sebelah. Lebih daripada 4. Okey. Kalau 1, 2, 3, 4 jawapan dia 25,000. Tapi jawapan ni 6 lebih daripada 4. Tambah 1 di depan. 5 ni akan jadi 6. 26,000. Jadikan belakang semua 0, 0, 0. Sebab nombor 6 berada dalam kategori ini. Okey. Baik. Seterusnya, bundarkan nombor berikut kepada puluh ribu. Nombor 5. Nombor 5 duduk di tengah. Akan tetapi, nombor 5 masih dalam kategori 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, kita perlu tambah 1 di depan juga. Dia tidak boleh jadi 20,000. Sebab nombor 20,000 jika nombor sebelah kanannya ialah 1, 2, 3 dan 4. Bagi soalan yang nombor di sebelah kanan 5, 6, 7, 8, 9, dia perlu tambah 1 menjadi 3. Jadi jawapan dia adalah 30,000. Okey ya. Okey, kita pergi kepada topik seterusnya, pola nombor. Apabila kita berdepan dengan soalan pola nombor, apa yang perlu pelajar lakukan adalah mencari dua nombor yang duduk betul-betul bersebelahan. Okey, yang ni bukan bersebelahan lah, 7 dengan 16. Sebab dijarakkan dengan satu lagi anu yang tidak diketahui nilainya. Mesti betul-betul bersebelahan macam dua nombor ni. Okey, 26, 31, 2 dan 7. Jadi, kita ambil nombor besar tolak nombor kecil untuk cari beza. Kita bergerak daripada kecil ke besar. Tak kira lah nombor tu menaik ke, menurun ke. Sebab di sekolah diajar kena tengok nombor menaik, kira macam lain. Nombor menurun, kira macam lain. Banyak pelajar yang keliru. Jadi cikgu harap apa yang pelajar lakukan,
bergerak dari kecil ke besar. Kalau dari kecil di kiri, bergerak dari kiri ke kanan. Kalau kecil di sebelah kanan, bergerak daripada kanan ke kiri. Okey. Kecil ke besar. Okey. 7 tolak 2 sama dengan 5. 31 tolak 26 sama dengan 5 juga. Sama kan perbezaan dia? Beza ni sama. Jadi pola ni ialah pola yang dibezakan dengan nombor 5. Jadi bergerak daripada kecil ke besar, kita kena tambah sahaja 5. Tambah 5, tambah 5, tambah 5. Tak payah tolak. Kalau kita bergerak kecil ke besar, kita tak payah buat operasi tolak. Terus tambah. Okey, tengok soalan seterusnya. Kalau nombor tu menurun. Okey, semuanya tambah 5. Faham ke pelajar? Okey, kita cuba tengok contoh lain ya. Okey, nombor ni daripada besar ke kecil. Nombor ni menurun. Tapi kita jangan keliru, kita tengok daripada kecil ke besar. Daripada kanan ke kiri, kecil ke besar. Guna langkah yang sama, ambil nombor besar, tolak nombor kecil, cari beza. 34 tolak 26, 8. Kita cuba pada beberapa soalan dan kita lihat adakah langkah kita itu betul. 2 tambah 8. 2 tambah 8, kita dapat 10. 10 tambah 8, kita dapat 18. 18 tambah 8, kita dapat 26. Aha, sama kan? Jadi, langkah ni betul. Teruskan menambah dengan angka 8. Kita tak perlu buat operasi tolak. Kita cuma lakukan operasi tambah sebab kita bergerak nombor dari kecil ke besar. Seterusnya, kita pergi kepada pola nombor untuk pelajar tahap 2. Di sini ada pendaraban dan bahagi. Apa yang pelajar perlu lakukan apabila tambah dengan tolak tidak menampakkan pola yang sama, jadi kita pergi ke langkah seterusnya iaitu langkah membahagi. Apabila kita cuma guna kaedah bahagi pada dua nombor yang bersebelahan. Yang betul-betul sebelah ya. Okey. Nombor besar bahagi nombor kecil dapat 3. Nombor besar bahagi nombor kecil dapat 3. Sama kan? Sini 3, sini pun 3. Jadi apabila betul sama, kita cuba pula lakukan langkah kerja dengan mendarabkannya dengan 3. Kali 3, 6. Kali 3, 18. Kali 3, 54. Sini sudah betul kan? 54. Dan seterusnya kali 3, 162. Kali 3 lagi, kita dapat 4, 8, 6. Okey. Bermaksud langkah kita ni betul. Okey, seterusnya. Kita pergi, kalau nombor dia menurun, guna langkah yang sama, cuma kita bergerak dari kecil ke besar. Ambil nombor bersebelahan. Nombor besar bahagi nombor kecil dapat beza. Dapat bahagi perkalinya ialah 2. Nombor besar bahagi 4. Nombor 8 bahagi 4, kita dapat perkalinya ialah 2. Jadi, kita lihat kedua-duanya mempunyai jawapan yang sama iaitu perkali 2. Kita cuba lakukan langkah ini kepada soalan 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Betul, 32. 32 kali 2, 64. Betul, 64. Jadi, pergerakan nombor ni betul dan jawapan kita pun betul. Okey, ini adalah pola nombor untuk pelajar tingkatan 1. Kita bergerak
seperti biasa dari kecil ke besar. Okey, langkah pertama ialah kita cari beza terlebih dahulu. Seperti yang tadi cikgu ajar sebelum ni. Cari beza. Namun perbezaan ini tidak mempunyai jawapan yang sama. Mungkinkah ia gandaan bagi seperti dalam sifir? Sebab 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. Mungkin 7 kali 3, 21. 7 kali 4, 28. Sini 109. Tak betul dah ni. Salah ni. Apabila didapati tiada persamaan untuk faktor pendaraban, kita masuk kepada langkah kedua, iaitu kita cuba pula langkah bahagi. Apabila kita bahagi, kita dapat jawapan 11 bahagi 4 sama dengan 2 baki 3. 25 bahagi 11 sama dengan 2 baki 3. Jawapan dia sama, baki pun sama. Jadi, kaedah yang betul ialah kaedah yang ini. Betul. Okey. Apabila sudah betul, apa yang perlu kita lakukan ialah kita lakukan operasi kali 2 tambah 3 dapat 11, kali 2 tambah 3 dapat 25, kali 2 tambah 3 dapat 53 dan kali 2 tambah 3 dapat 109. Sama seperti di dalam soalan. Jadi, langkah anda memenuhi kehendak soalan. Betul lah ni. Jadi, cikgu harap pelajar faham bagaimana nak melihat pola nombor. Seterusnya, cikgu akan ajar tentang nombor perdana. Ini adalah senarai nombor perdana. Nombor perdana ini dipelajari oleh pelajar darjah 5, darjah 6 dan diguna pakai di dalam soalan untuk pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Namun, ramai pelajar tidak dapat mengingati nombor ini, tidak dapat menghafal nombor ini. Okey, bagi yang tidak dapat menghafal nombor ini, cikgu akan ajar langkah menggunakan kalkulator untuk mengenal pasti nombor perdana. Okey. Langkah untuk mengenal pasti nombor perdana adalah bahagi dengan nombor 2 hingga 9. Ambil nombor perdana yang ditanya dalam soalan, bahagi dengan nombor 2 hingga 9. Pastikan tidak dibahagi dengan nombor sendiri. Hasil bahagi bagi 2 hingga 9 mesti dalam bentuk perpuluhan. Jika terdapat hasil bahagi dalam nombor bulat, terbukti ia bukan nombor perdana. Contoh, kita ambil 5. Kita dapati jawapan 2.5. Okey, ini perpuluhan. Betul. Cikgu tak lakukan operasi ni kerana 5 dan 5 adalah nombor yang sama. Jangan bahagi dengan nombor sendiri. Tak boleh. Okey. Jadi kita langkah kerja ini. Maka nombor 5 adalah nombor perdana. Betul. Okey, seterusnya kita ambil nombor 43. 43 bahagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perpuluhan dan akhir sekali pun perpuluhan. Maka ini adalah nombor perdana. Kita cuba pula dengan nombor 12. Bahagi 2, 3, 4 sampai 9. Alamak, ada nombor bulat. 6 bulat, 4 bulat, 3 bulat, 2 bulat. Walau satu pun ada nombor bulat, itu bukan nombor perdana. Maka 12 bukan nombor perdana kerana ada jawapan dalam nombor bulat. Cikgu ingatkan sekali, langkah untuk mencari nombor perdana ialah kita ambil nombor perdana, bahagi 2 hingga 9. Ingat, jangan bahagi nombor sendiri. Pastikan
jawapan hasil bahagi semuanya bukan nombor bulat. Mesti dalam nombor perpuluhan. Okey, setakat ni saja. Terima kasih.